Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu semula iaitu pada pembelajaran pendidikan Islam tingkatan 2 iaitu siri kedua. Okey, tajuk ini adalah kesinambungan daripada pelajaran sirah siri pertama ya. Baik, untuk hari ini kita sambung lagi iaitu hijrah detik bersejarah. Okey, kita lihat. Okey, peristiwa penting semasa hijrah Rasulullah SAW. Kita lihat bagaimanakah perjalanan Rasulullah semasa berhijrah. Pada 27 Safar, iaitu semasa Nabi berada di Mekah pada waktu tengah malam. Rasulullah SAW keluar bersama-sama dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali ketika itu tidur berselimut di tempat baginda untuk mengelirukan musyrikin Quraisy. Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar menyusuri jalan yang tidak biasa dilalui oleh orang ramai ke Madinah. Okay? Bukan jalan biasa, jalan yang tak pernah dilalui oleh kabilah ketika itu. Abdullah iaitu putera Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bertugas meninjau dan melaporkan keadaan yang berlaku di Mekah. Asma iaitu puteri Sayyidina Abu Bakar bertugas menyediakan bekalan makanan kepada Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Amir bin Fuhairah iaitu hamba kepada Abu Bakar membawa kambing ke pintu gua untuk menyediakan bekalan susu dan menghilangkan kesan jejak kaki Rasulullah SAW. Kita lihat di sini musyrikin Mekah menawarkan 100 ekor unta kepada siapa yang dapat menangkap Rasulullah SAW ketika itu. Kelompok Quraisy membuat operasi secara besar-besaran untuk menjejaki Rasulullah SAW. Sebahagian daripada mereka telah tiba di Gua Sur, tetapi dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala mereka tidak dapat menemui Rasulullah SAW. Dalam keadaan yang cemas itu, Rasulullah SAW mententeramkan sahabat baiknya iaitu Sayyidina Abu Bakar sebagaimana yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 40. Okey, semasa di Gua Sur kita lihat setelah 3 hari Rasulullah berada di Gua Sur, mereka menuju ke Madinah bersama-sama dengan seorang penunjuk jalan iaitu Abdullah bin Uraiqid. Abdullah bin Uraiqid, penunjuk jalan yang kedua. Okey, iaitu seorang musyrik yang jujur. Pada 8 Rabiul Awal. Okey, pada 8 Rabiul Awal Rasulullah tiba di Quba. Okey. Quba ni sebelum nak sampai di Yasrib, di Madinah. Di perjalanan Rasulullah apabila tiba di Quba, iaitu Rasulullah tinggal beberapa hari di sana dan semasa berada di Quba, Rasulullah telah membina masjid yang pertama. Rasulullah membina masjid yang pertama di Quba. Suraqah bin Malik, okey, iaitu musyrik telah berjaya menjejaki Rasulullah SAW, tetapi apabila dia menghampiri Rasulullah SAW, kuda yang ditunggannya terperosok ke dalam pasir sebanyak 3 kali. Rasulullah memaafkan Suraqah dan memintanya merahsiakan pertemuan mereka, lalu menjanjikan mahkota Kisra untuk Suraqah tadi. Okey. Okey, kemudian kita lihat pada 12 Rabiul Awal. Okey, pada 12 Rabiul Awal ketibaan Rasulullah SAW disambut gembira oleh penduduk Yasrib. Mereka berlumba-lumba merebut tali unta tunggangan Rasulullah SAW dengan harapan Rasulullah SAW menetap di rumah mereka.
Akhirnya unta Rasulullah berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Maka ketika itu Rasulullah turun dan menetap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Okey, kesan daripada peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah kita lihat dari 4 aspek, iaitu agama, sosial, politik dan ekonomi. Okey, dari segi agama kita lihat di sini ajaran Islam semakin tersebar kerana dakwah dapat dilaksanakan secara lebih terbuka. Okey, kerana ramai dah penduduk yang menganut agama Islam. Dari segi sosial, kehidupan masyarakat Madinah berubah kepada sistem yang lebih baik dari segi akidah, syariat dan akhlak. Dari segi politik, tertegaknya negara Islam pertama yang berdaulat di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari segi ekonomi, kedudukan ekonomi umat Islam semakin kukuh melalui sistem ekonomi Islam yang dilaksanakan. Iktibar daripada peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Okey. Di sini kita lihat umat Islam perlulah ataupun kita hendaklah bijak membuat perancangan dan menyusun strategi sebelum sesuatu tindakan. Okey. Kerana apa? Kerana apa? Untuk mendapat kejayaan. Okey, saya ulang semula. Umat Islam perlulah bijak membuat perancangan dan menyusun strategi untuk mendapat kejayaan. Okey. Yang keduanya, kita hendaklah ataupun umat Islam hendaklah sentiasa bersikap optimis. Okey, sentiasa bersikap optimis, yakin bahawa kejayaan pasti bersama-sama dengan orang yang benar. Okey. Yang ketiga, umat Islam hendaklah mencari teman yang soleh dan baik. Okey. Umat Islam hendaklah mencari teman yang soleh dan baik, budi pekerti. Untuk apa? Untuk senang mendapat bantuan. Okey, yang keempat, kita ataupun umat Islam hendaklah sabar dan tabah menghadapi halangan dan cabaran. Okey. Supaya apa? Supaya hidup mendapat kejayaan. Okey. Ini merupakan akibat daripada peristiwa hijrah ataupun kita boleh buat pengajaran pengajaran daripada hijrah Rasulullah SAW. Jadi kamu kena ada 4 perkara sekiranya nak buat pengajaran ayat, iaitu umat Islam kita hendaklah apa isi dia? Kerana apa? Okey? Kerana agar bagi untuk supaya contoh. Okey, sambung lagi kata kerja di sini Nah, ini contoh-contoh apabila kamu menjawab dalam peperiksaan nanti. Okey? Okey, murid boleh rujuk buku teks untuk aktiviti muka surat 163. Hijrah bermaksud perubahan kepada yang lebih baik. Bagaimanakah anda dapat merealisasikan pernyataan di atas dalam kehidupan? Ini soalan K4 Tolong buat Tolong buat. Sebelum Ustazah sudahi pembelajaran kita untuk hari ini, Ustazah nak semua pelajar membuat latihan dalam buku rujukan ni. Semua murid ada buku kerja ni, iaitu
pada muka surat 69, 70 dan 72 sehingga 72. InsyaAllah kita akan semak jawapan dalam Google Meet. Saya akan bagi link untuk Google Meet untuk menyemak jawapan yang kamu telah buat. Sekian dahulu untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.